Pak Emma. Bertemu lagi kita dalam segmen Borak Pak Emma. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang cara menyimpan untuk anak-anak. Dengan topiknya simpan sikit-sikit tapi disiplin. Jadi sebenarnya pokok pangkal kita kena disiplin untuk menyimpan. Tak kisahlah buat simpanan apa pun untuk anak-anak kita. Dengan siapa saya akan bercerita tentang topik ini? Tunggu ya. Jadi bersama dengan saya sekarang adalah Puan KB Rahim, atau lebih mesra kita panggil dia sebagai Kak B je sebenarnya, seorang perunding keuangan untuk membincangkan topik kita hari ini. So Kak B sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Amy sudi jemput Kak B untuk majalah Pama hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih juga pada Kak B sebab sudi terima jemputan kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi Kak B, macam yang kita dah cerita-cerita dalam phone kan, kita nak cerita tentang kepentingan membuat simpanan untuk anak-anak. Jadi boleh tak Akak terangkan apa sebenarnya simpanan untuk anak tu? Kenapa pentingnya membuat simpanan? Okey, pentingnya untuk kita buat simpanan untuk anak-anak ni, selalu kita biasa dengar orang cakap education plan, education plan, education plan. Tapi sebenarnya banyak bukan saja education plan, kita boleh juga buat simpanan tu sebenarnya untuk mereka nak beli rumah, buat down payment rumah. Dan yang ketiga, jarang benda ni berlaku di luar sana, tapi sebab benda ni berlaku pada klien kami, mereka simpan duit bila anak lahir terus buka akaun di tabung haji. Duit ini untuk mereka pergi umrah, untuk mereka pergi haji. Okey, dan duit ni juga selain daripada untuk education plan, kita boleh gunakan untuk bila anak kita dah lepas universiti, dia nak buat bisnes, dia perlukan modal. Jadi ini antara empat elemen penting kenapa kita perlu buat simpanan untuk anak-anak. Dan ia perlu bermula selepas bila kita tahu kita dah mengandung, sebenarnya kita dah boleh simpan sikit, serendah RM50 sebulan pun tak apa. Itu pentingnya simpanan untuk anak-anak. Jadi bukan saja bila orang kata education plan, actually banyak untuk nak pergi umrah, nak pergi haji, nak beli rumah, buat down payment, modal bisnes pun boleh juga. Dan yang kelima paling penting, emergency fund. Yes. Emergency fund ni bukan untuk ibu bapa je. Actually untuk anak pun kita kena buat emergency fund untuk dia. Jadi apa-apa jadi pada dia, dia tak kacau tabung persaraan kita pula untuk hari tua kita. Faham. Jadi kita ada 5 sebab yang paling penting, paling utamalah kenapa kita kena buat simpanan untuk anak-anak kita. Bukan sekadar untuk pendidikan Ya, sahaja. bukan sekadar untuk pendidikan. Okey. So boleh tak juga Kak Bi terangkan apakah jenis-jenis bentuk simpanan yang boleh kita buat untuk anak-anak kita selain keuangan? Okey, actually banyak bila kata pasal kewangan ni, bukan saja bila kita kata simpan je mesti duit kan, mesti cash. Cash kita pun tahu nak simpan kat mana, tabung haji, ASB, ataupun fixed deposit untuk orang yang bukan Bumi Putra, bukan untuk Islam. Okey, selain daripada wang tunai, kita juga boleh simpan aset seperti emas. Emas dia ada naik turun. Jadi untuk anak kita pun kita boleh simpan. Sebab emas dia ada harga dia sekejap naik, sekejap turun. Jadi tak kira masa bila kita beli, kita ambilkan emas tu sebagai holding power. Maksudnya nilai diri anak kita dan juga nilai diri kita. Sebab emas ni sama macam sekarang 1 dinar kita dapat kambing untuk kekah. Sekarang pun 1 dinar untuk seekor kambing untuk kekah. Sama. Nilai dia tu tak berubah. Tapi emas tu adalah satu nilai diri kita yang tinggi. Maknanya boleh beat inflasi. Itu kalau kita nak buat aset emas lah. Kita juga ada macam hartanah. Cuma hartanah ni kita kena ada modal yang besar untuk buat down payment, beli rumah. Sama ada kita nak beli rumah untuk kita sewa, kita duduk. Daripada situ juga boleh kita jana income untuk buat simpanan anak-anak. Okey, selain daripada hartanah tadi, emas, kita juga ada biasa dengan unit trust. Okey, bahasa Malaysia dia dana unit amanah. Alright. Okey, kat situ pun kita boleh simpan. Kat situ katalah modal kita 1,000. Kita biar je 1,000 kat dalam dana unit amanah tu. Dia pun sama macam emas, dia ada naik, dia ada turun. Jadi kadang-kadang modal kita yang 1,000 tu boleh naik ke 1,200, 1,300, dan dia juga boleh turun ke bawah jadi 900, 9,500, ikut pasaran saham. Sebab kita bermain dengan saham kat sini. Cuma dana unit amanah ni dia buka pada semua kaunter. Jadi kita boleh pilih dana mana yang kita nak pergi. Jadi macam kita sebagai ibu bapa dan kita nak bagi simpanan tu membiak dengan lebih banyak untuk anak-anak kita. Jadi kita kena pandai pilih nak main dana jenis agresif ke, sederhana ke, atau biasa. Jadi macam Kak B dan suami, untuk anak kita bagi dia agresif sebab dia masih muda lagi, baru 8 tahun. So kami ada 10 tahun lagi untuk dana tu bergerak membiak. Kalau macam untuk kita sendiri sebagai mak bapak, mungkin kita perlu ambil dana yang sederhana ataupun yang low sedikit supaya kita tak nak ada risiko kerugian yang banyak. Jadi ada beberapa platform yang kita boleh gunakan juga untuk simpanan anak lah. Dia macam ni dia macam kita makan rojak buah. Dalam rojak buah ada timun, sengkuang, mangga, betik, lebih kurang lah. So empat-empat ni ada elemen rasa yang berlainan, betul tak Amy? Faham. Jadi
salah satu bila tak ada ni rojak kita jadi tak sedap. Jadi spoil lah kita punya mood nak makan. Sama juga dengan kita punya platform pendidikan anak-anak kita, simpanan semua ni nak letak di mana, kita biarkan duit kita ni dengan emas, hartanah, dana unit amanah. Cuma satu soalan akak pula sekarang nak tanya Amy. Okey, kita yakin tak yang kita boleh simpan? Okey, contoh kalau anak Amy sekarang umur berapa tahun? Saya ada 2 orang anak, 5 tahun dan 6 tahun. Okey, kita ambil 6 tahun. Okey. So 18 tolak 6 ada lagi 12 tahun. Adakah kita macam Amy yakin tak kita boleh simpan duit sepanjang 12 tahun? Maknanya kita confident boleh simpan sebulan 100 lah at least selama 12 tahun. Yakin tak kita boleh simpan banyak tu? Tak yakin. Tak yakin. Tak disiplin. Tak disiplin lagi. Tak Kedua? konsisten. Takut jadi apa-apa. Takut ada apa-apa kan? Okey. Sebab tu pentingnya whatever instrumen pendidikan dan tabungan untuk anak-anak kita semua ni, sama ada emergency fund dia apa semua, perlu dilindungi. Perlu dilindungi dalam insurans patuh syariah. Bersama insurans patuh syariah ni adalah takaful. Jadi bila kita ada takaful, kita sebenarnya tak kacau plan kita untuk buat saving anak kita lagi 12 tahun. Jadi maksudnya okey, sekarang kita simpan 100, 150, 100. Kadang simpan, kadang tak simpan. Tiba-tiba jadilah apa-apa musibah pada kita, na'udzubillahi min zalik. Okey, dengan menggunakan takaful ni, dia yang menyambung membayar sampai lagi 12 tahun. Jadi sebenarnya kita melindungi emas kita, hartanah kita dengan takaful ni. Jadi penting whatever instrumen yang kita ada, penting kita kena lindung diri kita, sebab kita tak tahu apa jadi kat kita kan. Kerja ke esok, sakit kritikal ke, cacat kekal ke kita. Daripada takaful ni lah untuk kita nak menjamin simpanan kita yang berterusan untuk anak-anak kita selama 12 tahun. RM10. Okey, faham. So, kejap lagi Kak B akan tunjukkan pada kita cara untuk mula menyimpan. Betul tak Kak B? Betul. Tapi kita nak kena cari spot yang menarik sikit. So, jangan pergi mana-mana. Tunggu. Okey? Okey, jadi Kak B, tadi Kak B dah terangkan kita apa simpanan dalam bentuk keuangan, emas, hartanah, unit trust. Boleh tak Kak B terangkan juga pada Amy dan juga semua follower kita, mana satu jenis simpanan yang sebenarnya yang terbaik untuk anak-anak antara kesemua? Antara semua. Okey, dia macam ni ya. Emas, hartanah, dana unit amanah ataupun kita simpan cash dekat bank apa semua, sebenarnya semua bagus. Dia balik kepada rojak tadi. Okey. Dalam bakul, dalam satu mangkuk ada rojak tu, timun rasa timun. Okey. Mangga rasa mangga, betik rasa betik, apa lagi sengkuang rasa sengkuang. Okey, tak ada salah satu ni dia tak sedap. Betul tak? Betul. Okey, sama juga dalam kita punya simpanan pada anak-anak ni, sekurang-kurangnya kita ada emas sedikit, dana unit amanah sedikit, emergency fund kena ada, hartanah pula terpulang tengok pada capacity lifestyle kita. Sebab kalau anak kita banyak memang agak mencabarlah nak buat down payment untuk rumah kan. Tapi yang lain-lain tu insya-Allah kita boleh buat. Tapi berbalik pada soalan Amy tanya yang mana satu yang paling bagus yang sesuai untuk anak-anak, sebenarnya dia berbalik pada soalan akak nak tanya lagi kepada Amy. Antara matahari dengan bulan yang mana bagus? Alamak, saya suka bulan. Suka bulan. Okey, boleh tak akak cakap? Okey, matahari dia bagi cahaya, bagi tenaga pada tumbuh-tumbuhan. Bulan pak untuk kita pula manusia nak tidur malam, betul? Jadi dua-dua bagus kan? Jadi kita tak boleh nak kata yang mana satu bagus dan tak bagus. Betul, saya tak cakap bulan bagus. Saya cakap saya lebih suka bulan. Okey, balik pada suami dan isteri. Siapa yang bagus? Suami ke isteri? Dua-dua bagus. Okey, balik pada pelaburan tadi, pelaburan ke simpanan yang mana bagus? Semua bagus. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Sebab tu segala yang saya tadi Kak B sharekan tu sebenarnya semuanya telah disahkan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi kita sebagai ibu bapa muda ni, kita lah yang sebenarnya perlu discuss husband and wife, tanya, okey, sekarang kita dah ada anak. Jadi kita nak buat simpanan dan pelaburan di mana, sebab kita nak biarkan duit yang sedia ada. Sebab kita kerja, kita hanya ada satu badan dan satu badan ni kita tak boleh nak pecah tiga. Jadi kita ada satu kerja hakiki dan mungkin kita boleh cari lagi satu income part time untuk kita biarkan duit tu untuk dua sebab sebenarnya, dua kategori. Satu simpanan untuk anak-anak, satu juga untuk kita punya tabung persaraan. Sebab takkan asyik nak buat simpanan je untuk anak-anak, pelaburan je untuk anak-anak. Jadi kita makin lama makin banyak kan kita punya umur ni. Jadi kita pun perlu ada kita punya saving sendiri. Jadi berbalik pada soalan tu, semuanya bagus dan kita yang kena nilaikan diri sendiri, nak kena audit diri sendiri, mana satu yang sesuai. Okey, anak nak buat emas sikit lah, nak buat dana unit amanah sikit lah, rasa macam nak buat rumah sewa lah, sebab rumah sewa ni pun boleh jana untung sikit. Jadi daripada situlah untuk kita buat simpanan untuk anak-anak kita, bagi membiakkan lagi duit tu.
Jadi kat sini kami tak boleh nak bagi tahu emas saja yang bagus dan duit amanah saja yang bagus. Tak, semua bagus. Sebab tujuannya sama. Tujuannya sama. Simpanan dan pelaburan untuk anak-anak. Cuma bentuk dia yang berbeza lah. Jadi kita yang sendiri berbeza. sebagai ibu bapa kena pilih lah yang mana kita rasa yang sesuai ataupun yang kita rasa macam yang mana kita mampu pada waktu tu. Mungkin pada masa depan bila kita rasa kita dah semakin okey, bolehlah buat pelaburan yang bentuk hartanah pula. Bila income kita semakin meningkat sebab setiap tahun gaji naik kan, kita dapat bonus. Duit tu lah untuk kita bincang balik suami isteri. Okey, macam mana nak buat simpanan untuk anak kita dan juga tabung persaraan untuk diri kita. Jadi maksudnya kita buat orang kata apa, buat dua sekali jalan. Simpanan untuk anak-anak dan juga simpanan untuk kita sebagai mak bapak, sebab kita yang tanggung dia. Faham? Okey, jadi macam mungkin ada ibu bapa di luar sana yang masih berkira-kira ataupun masih macam was-was, bukan was-was lah, macam tertanya-tanya cara yang paling awal untuk kita mulakan menabung ni. Kak Bi, boleh tak Kak Bi explain sikit? Okey, selama kami buat corporate training kat luar sana seminar, public talk, even group coaching, personal coaching, memang kita boleh nampak situasi ni sangat mencabar zaman sekarang ni untuk ibu bapa muda nak simpan duit. Waimah ibu bapa yang tak berapa muda pun memang agak mencabar nak simpan duit. Okey, lepas tu bila kita tanya apa yang boleh jimat, dah tak boleh nak jimat dah sekarang ni sebab inflasi makin tinggi. Jadi kita memang tak boleh nak jimat. Jadi kat sini apa yang kami praktiskan sejak kahwin sampai saat ini, Kak Bi hari ni nak tunjuk tips ni sangat mudah sebenarnya, sangat simple. Okey, kat sini kami datangkan 2 tabung. Okey. Ada 2 tabung. Nampak ni warna biru, ni warna hijau. Okey, duit RM1, duit RM5. Ya. Dan tabung ni dia memang pendek, kecil je. Bekas kuih raya cari yang paling kecil. Ini untuk anak kita. Oh, okey. Dan kita ada 2 juga tabung yang sama macam ni tapi saiz yang besar sikit tu untuk suami isteri. Satu bekas tu. Jadi 2 bekas ni anak kita punya, lagi satu kita share suami isteri. Okey, faham. Jadi ikutkan dekat luar sana ada orang kata tunggu sampai setahun baru masukkan kat dalam bank atau nak buat emas ke, nak ambil dana unit amanah ke. Tapi untuk Kak Bi nak tunggu sampai setahun, ambil masa yang lama. Dan kita nak tengok duit tu membiak dan kita nampak duit tu. Sebab tu bekas tu dia kena transparent macam ni. So macam anak Kak Bi, macam sekarang bulan sekarang kan PKP, jadi dia jarang keluar. Kami pun banyak beli online. Jadi tak banyak guna cash. So sepanjang untuk bulan 6 ni ini memang dua-dua ni tabung anak Kak Bi. Okey, RM1 lah banyak. RM5 tak banyak, sikit saja Okey, dia macam ni. Kadang-kadang kita ajar dia kalau kita keluar makan, okey nak bagi sedekah kepada orang susah datang kan. Setukar hati dia akan pilih dia nak bagi duit RM1 ke duit RM5. Dan setiap kali kami pergi mana-mana makan atau beli barang, dia akan tengok. Kalau ada duit RM1 dia akan simpan dalam poket. Kalau ada duit RM5 dia akan simpan. Balik dia masuk dalam tabung. So setiap bulan pada 30 atau 31 hari bulan kita buka, kita kira berapa. Ini sepanjang yang kami buat daripada zaman kahwin sampai sekarang dah 9 tahun. So far suami isteri punya sebulan average tak lari 3,5 4,5. 3,5 4,5. Diam tak diam kita tak perasan kan kita simpan. Tapi kita kena disiplin, kena janji, nampak je duit hijau, balik simpan dalam bekas yang macam ni. Tapi untuk sebab ini anak Kak Bi punya memang bekas yang paling kecil lah. Kalau ada kecil lagi sebab nak bagi dia nampak banyak, supaya dia nampak banyak. Duit RM1 ni pun sama. Bila kita kira berapa, macam untuk anak Kak Bi sebulan tak banyak lah sebab dia masa tu sekolah. Kat sekolah tu memang dah ada bagi makan. Jadi ini Sabtu Ahad. Tapi untuk yang bulan ni memang sikit sebab tak keluar banyak sangat kat luar. Jadi ini je yang kami simpan. So macam untuk suami isteri pun benda yang sama. Jadi bila anak kita tengok, mami daddy pun buat benda yang sama. Jadi kita anak pun nak juga buat benda yang sama. Jadi ini bila hari-hari dia nampak, dia akan rasa teruja untuk simpan lagi banyak sebab dia akan nampak duit ni. Duit ni pula setiap bulan kita bawa dia pergi bank, biar dia sendiri yang bawa duit ni pergi bank, biar dia tengok kita isikan borang ke apa semua dekat kaunter supaya dia tahu, oh this is my money. Dia akan rasa nak simpan duit. Dan ini saya dah banyak share kepada orang yang memang selalu cakap tak boleh simpan, tapi sebenarnya boleh simpan. Start dengan RM1 dengan RM5. Tak payah start 10, 20, terlalu besar. RM1 dengan RM5 insya-Allah kalau saya boleh buat 3,5, 4,5, anda di luar sana mungkin boleh buat lebih. Kalau dapat 100 pun tak apa. Benda ni satu achievement sebab nak simpan 100 untuk orang yang masih biasa pun dia rasa 50 pun tak boleh simpan. Tapi bila kita dah buat tabung ni, kita kena disiplin dan berjanji tak gunalah duit ni. Terus masuk bank. Sebab biasanya kalau orang yang nak buat simpanan ni, dia akan berkira sikit sebab nak keluar sedebu. Kalau macam RM1 ni kita tak perasan sangat. Tak perasan. Kita top up, tahu-tahu dah penuh.
Bagus-bagus. Sama juga macam kita pergi makan kedai mamak, ada orang minta sedekah, kita bagi RM1. Apa saja yang kita keluarkan adalah hutang untuk kita. Oh, balik kena ganti. Tadi dah bagi RM1 ni, balik kena ganti. Ganti balik RM1, masuk dalam tabung. Hari ni memang bawa contoh 2 tabung anak lah sebab kecil kan. Macam kami kat rumah memang ada tabung kuih kan, ada yang besar tu kan. Yang kalau kita beli kat luar RM30 tak nenas ke contoh kan. Macam kerepek tu. Ya, kerepek lah. So kita ada 2. Sama juga duit RM1 dengan duit RM5. Kami tak start duit 10, kami tak start duit 20 sebab ia sangat besar. Jadi bila kita dapat, kita pergi dalam mamak, okey RM5, terus simpan dalam wallet, balik rumah masuk kat dalam ni. Faham. Yang menariknya cara Kak B dan husband Kak B buat ni sebenarnya menggalakkan anak tu belajar dari kecil. Jadi macam anak Kak B sendiri dah biasa dah. Ada duit RM5, ada duit RM1 terus simpan dalam tabung. Jadi kalau Kak B boleh, kita pun boleh sebenarnya latih anak-anak daripada kecil untuk menyimpan. Jadi Kak B, satu lagi kita nak minta Kak B bagi nasihat lah untuk ibu bapa muda ke atau ibu bapa yang dah tak berapa nak muda pun tapi masih tak buat simpanan lagi ni. Macam mana nak start dan konsisten? Okey, berbalik-balik kepada tadi Kak B cakap tips yang paling mudah. Pertama, mulalah start dengan yang 2 tabung ni dulu. Apa-apa pun sebelum kita nak mula start RM50, RM100 sebulan, start dengan ni dulu. Ini Kak B berani garanti buat 3 bulan. 3 bulan berturut-turut. Jangan skip. 3 bulan kadang-kadang kita memang akan gatal sikit tangan nak terambil. Nak terambil lah RM5. Tak apa, kita gantilah. Maknanya kita dah hutang pada diri sendiri, kita ganti. Sebab kenapa kita kena buat benda ni? Supaya kita nak nampak bila 31 hari bulan, ya Allah, rupanya aku boleh simpan 200. Tak sangka. Kan? 200 tu besar untuk orang yang agak bukan nak kata lihat, dia memang tak nampak dekat mana dia boleh menyimpan sebenarnya. Tapi dengan duit RM1, RM5 insya-Allah dia boleh simpan. Dan satu lagi saya nak tunjuk, ni lagi satu tabung. Ini tabung kotak. Nampak tu. Dia bunyi. Ini sebenarnya dia macam ni. Anak-anak kita dapat duit raya. Dan even kita parents pun dapat bonus daripada bos masing-masing. Okey, dia mesti ada satu tujuan. Maksudnya kita ada simpanan yang short term, long term, betul? Okey, macam ni short term, anak Kak B dia nak iPhone. So kita bubuh sini tabung iPhone. Memang letak nama dia iPhone. Buat sini sikit. Ini memang duit besar-besar. Ini RM1, RM5. Ini macam kalau duit raya hari tu dapat banyak. Okey, separuh masuk bank, separuh masuk sini. Sebab dia kata nak iPhone, kami mengambil jalan, you cannot get what you want for free. You have to earn it. Jadi cara dia kenalah menabung. So yang ni dia baru start bulan 2 hari tu. Lepas tu 3, 4, 5, 6 dah PKP, tak sekolah. Jadi sebab tu bunyi dia ringan sikit. So dalam ni memang Kak cakap dengan dia, dalam ni duit yang besar selain daripada RM1 dan RM5. So kalau dia dapat makcik, pakcik bagi dia RM10, RM50 apa, kita masukkan dalam tabung ni. So cakap dengan dia, okey, cukup ada RM1,500 baru beli. Kalau tak ada, tak boleh beli. Sebab tu kita buat selotip ni, sebab kita akan buka lah every month kita akan check, okey, ada berapa, cukup tak nak beli iPhone. Ini orang panggil short term. Pun kenapa saya galakkan juga buat sama konsep dia, sebab kita agak mencabar nak menabung. Jadi yang ni kita nampak, okey lah, dah boleh simpan dah. 3-4 bulan, dah boleh simpan lah setakat RM5 ni, apa dah hal boleh simpan. Sekarang nak simpan yang besar. Contoh nak beli sekarang famous Thermomix. Thermomix tu je dah 6-7 ribu kan. Jadi buatlah tabung ni. Contoh. Saya tak belilah Thermomix kan. Ni contoh. Jadi tips terakhir yang saya nak bagi kat sini, satu je sebenarnya dia punya, 4 ayat dia, 4 perkataan. Family planning equal to financial planning. Maksudnya the moment kita kahwin, kita dah decide, okey, bila kita nak mengandung, nak ada anak ada anak berapa, kita dah kena list tahap kewangan kita. Okey, nak saving berapa, persaraan kita berapa, komitmen kita berapa, nak bayar kereta, bayar rumah, bayar handphone, bil api, bil air, dah kena ada planning tu. Jadi setiap kali bertambahnya anak, kalau anak tu 4, anak 5, bukan kita biasa kita akan cakap anak yang lahir tu adalah rezeki, betul. Tapi kita pun usaha kena berlipat kali ganda. Kalau anak 4 kali ganda. Kalau anak 5 kali ganda. Jadi biasa Kak Bia akan bagi tahu, kita kena ingat itu je. Family planning equal to financial planning. Simple. Okey. Jadi bolehlah cuba selepas ni buat tabung kecil ni. Lepas tu kalau ada apa-apa planning, nak beli barang ke, nak beli pergi TV bercuti ke. Ya, betul. Inilah tabung dia. Boleh buat ikut cara Kak B ni. Kita mula sikit-sikit, sebab orang kata menyimpan ni sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya, Kalau betul. kita tak mula sekarang, bila lagi kan. Jadi kita jumpa lagi dalam next segment untuk Borak Pak Emma dengan topik lain pula yang lebih menarik. Jangan lupa untuk ikuti segmen Borak Pak Emma setiap hari Selasa
jam 3 petang. Okey Kak Abi, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, bye-bye. Bye.